Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ini bukannya ceramah agama ya. Ini bukan ceramah agama. Sila berada tepat di depan handphone anda ataupun depan panggil apa, depan laptop ke PC ke, terserah. So malam ni kita akan sembang santai saja. Saya pun tak ada prepare soalan lebih-lebih apa-apa ke. Jadi panel kita pun sudah bersiap siaga dengan tim kita di belakang. Pada malam ini jangan lupa untuk teruskan share supaya kita lebih semangat. Kan, ini adalah program ataupun acara yang julung kalinya diadakan untuk bagi saya lah. Bagi orang lain tak tahulah, mungkin dah banyak kali buat program macam ni kan. Sembang santai. Dan pada malam ini kita lebih kepada sembang berkenaan dengan apa? Dengan seni. Hari ini seni. Mungkin lepas ni kita akan bawakan kepada tokoh-tokoh usahawan ataupun siapa-siapa saja sahabat kita yang berada di seluruh Malaysia. Sebab sekarang kita dalam lockdown ataupun dalam PKP, jadi banyak benda yang kita tak boleh berhubung dengan member-member yang berada di jauh. Macam saya sendiri pun nak jumpa member KL pun dah tak boleh, nak pergi buat teater ataupun jumpa member teater di Melaka pun susah, dah tak boleh nak pergi kan. Lagipun aktiviti teater pun dah tak boleh nak dijalankan. Okey, jadi kita sambil-sambil kita tunggu yang lain. Ada, tak apa, ada orang ke tak ada orang ke, ini adalah program, kita kira kalau untuk program TV ni adalah pilot punya program lah. Kan? Kita cubalah, kita cuba. Kalau ada gangguan dari segi sistem ke, dari segi audio ke, dari segi apa ke, harap maafkan kami. Dan malam ni kita cukup bertuah lah. Sebab sahabat dari Negeri Sembilan ya. Ni sahabat kita ni, Fazrin Muhammad. Saya pun tak ada minta dia punya biodata, sebab saya fikir biodatanya tak perlu disebut awal-awal. Nanti kalau saya sebut, nanti semuanya saya beritahu semua, jadi tak ada benda untuk disembangkan. Kita akan bersiaran dari sekarang hingga ke pukul sekarang pukul apa? Pukul 9.30, pukul 11 lah. Jangan lebih pada 12. Kita tengok pada keadaan. Dan Alhamdulillah, minta komen mana yang ada untuk sound macam mana, okey ke? Suara saya okey? Ataupun kita nak tune suara jadi suara Ella ataupun apa-apa suara. Minta siapa? Terima kasih kepada yang masuk. Siapa yang ada ni? Saya tak boleh nak tengok secara detail ya. Sebab pertama kali kontrol kan. Saya seorang terpaksa kontrol macam mana nak buat untuk TV. Kan, macam mana untuk saya kontrol guna OBS, lepas tu streaming ke Facebook. Dan sekarang ni saya juga kena kontrol di telefon ni untuk tengok komen-komen, untuk baca. Kan, dia sebenarnya boleh buat, maknanya dia keluar kat situ. Tapi itulah, budak baru belajar lah katakan. Terima kasih kepada Sis Dila Abdul Halim. Support kuat untuk Fazil Muhammad ni. Muhammad Firdaus dan juga siapa? Niki. Semua okey, jelas. Terima kasih. Minta tolong share lah. Share. Bukan saya nak berniaga ataupun nak menjual produk ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya pun tak nak sembang seorang. Sebab ini adalah bukannya program untuk saya seorang. Cuma kita saja tumpang untuk pancarkan di channel Malau Azam Muhammad. Kenapa Segenap Jerung? Segenap Jerung adalah kalau untuk ni Kelantan dah. Sebab saya sasarkan sebenarnya nak kumpulkan, nak buat aktiviti-aktiviti untuk Kelantan punya style kan. Segenap Jerung. Lepas tu kebetulan tak ada wallpaper lain, jadi saya tampal je lah wallpaper ni. Wallpaper yang semalam saya guna untuk video ya. Okey, siapa masuk lagi? Syafina Syafi'i hadir. Terima kasih dari Kaset Negeri Sembilan. Okey, support kuat. Support. Kalau ada soalan boleh tanya terus, sebab saya pun tak ada tahu soalan apa. Jadi jom kita bersua muka. Kita ke channel berikutnya. Standby ya. Saya tak tahu. Sahabat ke kiri sikit sebelum kita ni. Ke kiri ke kanan? Ke kanan ya. Nanti sahabat betulkan ya bila saya ke frame. Okey, ini dia sahabat kita, saudara Fazrin. Ke kanan sikit. Kanan kiri. Kiri. Okey, right. Kita berada penuh di frame untuk siaran secara live di Facebook. Dan juga sebenarnya bersama kita, okey, saya tunjukkan dulu sebelum Fazrin berkata-kata. Saya juga ada anak buah ataupun kawan-kawan ataupun sahabat. Alamak, lupa tutup apa nama dialog tu.
Ya, saya pergi ke tu. Okey. Ya, setting. Ni sahabat-sahabat ataupun anak buah di belakang tabir. Fazrin terpampang muka dia besar sebab dia adalah orang utama. Saya pin siap-siap dia dalam ni. Yang kanan tu adalah pelajar-pelajar dari HKB 112 dan juga pelajar HKB 222 Kodrama dari UiTM Macang Kelantan. UiTM Kelantan. Ini saya ajarlah diorang. Hari ni kelas petang ni saya bawa ke malam ni. Ini juga sebahagian daripada kelas. Nanti diorang akan prepare soalan-soalan. Harap-harap dia untuk buka video tu diorang ada lah. Apa tulis tu? Ada panggilan. Okey, standby. Jom. Assalamualaikum. Saudara Fazrin, sahabat, apa khabar? Boleh buka suara? Buka suara? Tak buka? Sahabat? Sahabat, kenapa sangkut ke line sini? Buka suara, buka suara. Suara mute. Buka suara, buka suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Okey, alhamdulillah boleh dengar, boleh dengar. Perlahankan Boleh dengar? Perlahankan suara kat belakang tu. Suara apa speaker? Perlahankan suara speaker apa? Suara laptop. Pakai laptop ke ni? Laptop ya. Perlahankan suara kat belakang tu. Suara apa speaker? Dah bersuara, dah bersuara. Okay, cuba cakap sekali. Mana Wawi teknikal sana ni? Kita ada teknikal Wawi. Macam mana semalam punya tu? Okay, cuba cakap. Bunyi. Itu ada headphone tak? Sahabat ada headphone? Earphone ke? Headphone ke? Sebab ada headphone. Boleh dengar suara? Ada headphone tak? Headphone. Sebab ada headphone. Mungkin tutup sana sebab suara daripada hamba dari yang ada headphone. Hamba daripada Google Meet ni hamba tak dengar apa-apa. Daripada Google Meet tak dengar apa-apa. Boleh dengar tak? Headphone. Mungkin setting ada suara daripada hamba dari yang hamba daripada Google Meet ni hamba tak dengar apa-apa. Daripada Google Meet tak dengar apa-apa. Ada headphone. Hamba daripada Google Meet ni hamba tak dengar apa-apa. Sekejap. Ada masalah teknikal sikit. Siapa Awi kata apa tu? Memang hamba tak dengar apa-apa dari Google Meet. Oh, dari Google Meet tak dengar apa-apa. Tapi boleh dengar soalan? Boleh dengar saya cakap? Memang hamba tak dengar apa-apa dari Google Meet. Tak dengar Google Meet? Saya buka sekejap Boleh dengar soalan? Boleh dengar saya cakap? Saya cuma boleh dengar kalau saya buka live dekat handset. Memang tak dengar apa-apa dari Google Meet. Ni boleh dengar? Sekarang? Saya cuma boleh dengar kalau saya buka live dekat handset. Cuba tutup dekat handset dulu. Saya baru buka tu. Video capture device. Oh, saya takut. Oh, semua. Saya cuma boleh dengar kalau saya buka live dekat handset. Okay. Saya baru buka tu. Cuba boleh ni dengar. Belum tak boleh dengar juga. Wawi masuk jap Wawi. Sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada siapa-siapa yang baru masuk. Bob Rizal, Assalamualaikum, semoga semua sukses. Terima kasih Bob Rizal. Oh, Bob.
terima kasih. Ibnu Rahim, terbaik. Terima kasih, terima kasih. Nur Ali Mukhtar, terima kasih. Apa khabar Perak, Mali, Talak Sombong. Oh, terima kasih orang Perak mai. Okey, terima kasih. Hasmaliza, Cik Kak juga masuk menonton. Ustaz Ruslan Abdul Rahman juga menonton. Mat Kedah, Fazrin Ketu. Ya, ya, ya. Ni sahabat kita Fazrin. Ana Nona Serikaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap bila kita kena tengah setting teknikal. Sebab sekarang ni adalah program pertama kali kita buat. Sahabat kita Fazrin. Ana Nona Serikaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu suara dari dari sebab sekarang ni adalah program dia bertindih suara. Tu sahabat mati kat yang mana tu? Teknikal ya. Sorry. Wawi. Sekejap mana Wawi? Wawi, buka audio Wawi. Okey, kalau macam ni dengar tak? Macam ni dengar? Kan? Boleh? Ya. Tengah replay balik audio sistem. Okey. Ni. Alright. Tu boleh dengar? Sebab tadi tak dengar langsung. Ni boleh dengar ni? Boleh? Okey, kalau macam ni dengar tak? Macam ni dengar kan? Boleh. Ni malam dengar. Dengar. Audio sistem. Tapi saya boleh dengar daripada Zawawi saya dengar. Kenapa sini tak dengar? Ke mic Zawawi saya dengar. Cuba tutup suara double. Suara siapa? Okey, jap. Saya dah dengar tak? Dengar? Oh. Okey, confirm. Okey. Saya tahu masalah apa. Masalah saya tak buka kat Google Meet. Astaghfirullahalazim. Itulah penoreh getah yang menoreh getah tapi nak buat live kan, jadi macam ni lah. Maafkan kami, maafkan saya tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada siapa-siapa yang masuk, ada yang menyaksikan. Kita alami teknikal. Yang sebenarnya teknikal itu berasal dari saya lah, kesilapan saya. Sebab ini adalah program pertama kali, julung-julung kali. Untuk saya sendiri, saya tak pernah buat lagi. Kan? Untuk bercakap lagi, dalam masa sama nak kontrol benda-benda ni, nak kontrol OBS dan juga dalam masa sama nak baca ni lah. Okey, jadi kita kembali ke sahabat kita, Fazrin Muhammad. Apa khabar sahabat? Alhamdulillah, sihat orang muda macam ni lah. Alhamdulillah, orang muda lagi tu. Boleh pergi jauh, boleh berkarya, kan? Okey, insya-Allah, mudah-mudahan. Selamat malam pada semua sahabat yang ada pada semua. Kan? Kita ada. Sahabat dah sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Sekarang ni dah ada anak, kan? 8 tahun menanti untuk dapat seorang anak. Alhamdulillah, rezeki saya pun makin murah. Kebahagiaan saya pun makin bahagia bila saya korbankan diri untuk balik ke kampung. Jadi semuanya untuk setakat ni lah, Alhamdulillah. Tapi setiap hari kita usaha untuk jadi yang lebih baik lah. Ya? Macam mana ni? Covid sana, macam mana? Dekat Negeri Sembilan. Sekejap naik, sekejap turun. Kan? Ya, masih lagi dalam keadaan yang membimbangkan lah. Wah, macam dekat TV pula ramah ni kan. TV lah, itulah kan. Kata nak relax tadi tu. Kadang masih lagi membimbangkan, tetapi kadar orang yang sudah pun memahami apa itu SOP, memahami apa itu penjarakan sosial dan sebagainya, dah semakin ramai yang faham dan semakin ramai yang juga sensitif kan, dan semakin ramai yang sudah mula mengambil langkah lebih jaga. Kalau dulu mungkin ingat macam itu adalah angka, tapi sekarang ni nampaknya dah sampai kata orang tu dah boleh tegur secara terbuka. Kalau nampak orang lain tak pakai mask ke, ataupun macam kat pasar rapat ke, bang jauh sikit bang jarak sikit bang kan. Jadi masing-masing dah dibicara masing-masing, alhamdulillah. Tapi lama juga nak dapat kesedaran tu, setahun lebih. Yelah, setahun lebih kan. Turun naik. Ni sekarang pun sehari dua ni alhamdulillah turun sikit.
kan. Semalam hari ni turun. Untuk Kelantan lah, untuk Malaysia naik sikit pada semalam. Sikit lah. Okay. Tapi insyaAllah dalam terusan ni insyaAllah kita akan dapat turun juga. Kita nak cerita apa sebenarnya? Cerita pasal COVID ke apa? Sebab tu kita kata kita borak-borak santai kan. Borak-borak kosong saja. Okey, jom kita kembali ke landasan kan. Kita kembali ke landasan. Mungkin dalam ni ada yang kenal, ada yang separa kenal, ada yang baru nak berkenalan kan. Jadi apa kata kita berkenalan dululah dengan sekejap saya baca dekat ni sebab banyak takut dia bergerak-gerak kan. DJ Mus Adam. Siapa ni? DJ Mus. Oh. Mantap idola. Hazrin. DJ Soho tu. DJ Soho ni 9. Wow. Terima kasih masuk ke sini. Ain Angor. Masuk juga untuk menyaksikan Ana Nona Serikaya. Astaghfirullah. Tak apa first time. Terima kasih support semangat kan. Good job. Terima kasih. Terima kasih juga pada Dila Halim. Terima kasih banyak. Siapa? Dila Abdul Halim ni saya punya ex-girlfriend dulu. Bagus. Ini ex-girlfriend yang bagus. Support sampai sekarang Alhamdulillah. Clear sudah. Kan? Tadi petang pun dia yang publish, saya tak sempat. Dah kerja tadi, lepas tu naik mandikan anak, kan? Okey, jom kita berkenalan. Boleh ceritakan sikit latar belakang dirilah, kan? Saya pun tak minta biodata, jadi sekarang bagi biodata kepada dia orang. Siapa Fazrin Muhammad ni? Kan? Nama Fazrin ke nama Tok Ketua? Mana satu? Fazrin lah, Tok Ketua tu nama Facebook lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan dengan serangkap pantun. Kejap, saya tengah fikir. Pergi ke pasar membeli lokan. Jangan lupa scan MySejahtera. Selamat malam saya ucapkan untuk semua warga teater, semoga sejahtera. Senang tak saya punya pantun? Boleh lah Terbaik. Okey, saya berasal dari Negeri Sembilan, Seremban. Baru saja berusia 38 tahun. Saya rasa saudara Marwah Azam lagi tua daripada saya kot. Kan? Muda sikit, tua banyak. Okey, sudah berumah tangga, mempunyai 3 orang cahaya mata yang cantik-cantik. Alhamdulillah. Isteri dan cantik, itu ex-girlfriend saya tadi tu. Kalau dalam teater ni sebenarnya saya baru berkecimpung dalam bidang teater sekitar tahun 2001, 2002, 2003, begitulah keadaannya. Masih lagi baru lagi lah bidang teater ni. Itu saya bermula di Pahang. Masa itu saya dalam klub teater proscenium Syaputra, itu di Kolej Syaputra lah. Kemudian selesai di Syaputra, lama juga di Syaputra. Itu saya ke Negeri Sembilan dan teater pertama saya di Negeri Sembilan, arahan Allahyarham Wagima NS, tajuknya Mahkamah Keadilan. Itu kali pertama tu lah saya berlakon di Negeri Sembilan lah. Saya jumpa Marwah Azam ni sebenarnya secara tak sengaja apabila terlibat ataupun ada anak buah lah kiranya ada di Melaka sewaktu beliau mengajar pada masa tu. Jadi hubungan tu semakin baik, bermula dengan teh tarik, kemudian berlangsung dengan macam-macam lah kan, sati dan sebagainya. Roti canai terbang. Dah langsung sebab benda juga. Aduh, sahabat mana sahabat jumpa gambar hamba lama-lama ni sahabat? Ini zaman-zaman ini semua last minute ambil daripada Facebook. Cari dalam Facebook. Dah lama. Okey, sekarang kalau tak kadang berkongsi dia, saya sekarang tugas di Radio Klasik. Okey, sebagai penyelia penerbitan Radio Klasik. Jadi drama, puisi, apa saja bentuk penerbitan, saya yang kawasi dia macam tu lah, lebih kurang lah. Bunyinya macam berat sangat kan, tapi tak, mudah saja kerja dia. Tapi alhamdulillah saya berada di tempat yang memang saya suka, memang saya ada passion untuk nak buat. Dan terima kasih kepada teater. Pada teater, kerana dengan teater ni jugalah salah satunya saya punya tiket masuk untuk ke RTM. Kalau sebelum ni masuk ke RTM tak ada teater.
Maksudnya kan kita tengok ke SPA tu kan, dia akan tanya ke ada diploma ke, degree ke, dia akan tanya itu ke ini ke tarian ke apa dan sebagainya, boleh baca berita tu tidak, ada pengalaman untuk ke rancangan tu tidak. Tetapi pada waktu saya diambil tu, dimasukkan, terima kasih kepada pemikir di JPA ataupun yang memberi idea mungkin dari RTM sendiri, iaitu memasukkan ada satu clause iaitu ada basic theatre. Jadi dengan pengalaman saya dengan teater itulah, alhamdulillah, selain daripada benda-benda yang lain, sebelum tu saya DJ di Negeri FM. Terima kasih kepada Pak Nur Bayah, saya punya bos dulu kan, yang melalui saya juga Emil Nisa, antara orang yang bertanggungjawab membawa saya masuk ke dalam dunia penyiaran. Dan saya tak lupa juga pada sipu saya, Suzana MS, itu orang pertama yang bawa saya ke teater lah. Kemudian dia berjinak-jinak pula dengan puisi. Dia puisi ni sebenarnya dia memang ada ahlinya. Saya memang boleh baca sajak, tapi saya tak boleh nak buat sajak. Tu. Beza Saya memang boleh, memang susah. Sebab saya dah cuba tapi tak mampu. Sebab orang, ada seorang ni saya pernah jumpa, ni antara cikgu saya juga, Silauddin Ahmad. Baca puisi ni, dia macam teater, penghayatan. Kata Rasulullah Madun pula, penghayatan itu datang dengan melakukannya berulang kali. Jadi betul lah. Baca puisi itu, kita lancarkan. Untuk deklamasi puisi, dia kena lancar dan hadam. Berkali-kali dia baca. Jadi timbullah penghayatannya dari situ. Kata Silauddin Ahmad pula, baca puisi itu dari hati. Ikhlas, insyaAllah dia akan sampai. Dia macam tu lah. Jadi untuk buat puisi ni, ada ahli dia, ada orang dia. Tak keterlaluan kalau saya katakan kepada yang menonton ni, mungkin akan share juga pada yang lain-lain. Mungkin akan cakap, orang baca puisi, deklamasi puisi, bukan baca puisi. Orang yang deklamasi puisi, boleh menulis puisi. Orang boleh menulis puisi, boleh mendeklamasi. Totally, secara teknikalnya kita rasa ya, tetapi tidak sangat. Saya pakai sangat lah kat situ. Sebab ada yang pandai deklamasi, itulah pokok ini apa benda semua, tapi bila dia buat puisi dia tak sampai 3 layer pun. Layer yang pertama aja. Jadi orang puisi dia faham lah apa maksud tu kan. Begitu juga dengan orang yang penulis puisi, dia boleh buat puisi berlayer-layer sampai 7 layer. Tapi untuk dia deklamasi tu dia agak sukar sedikit. Kecuali mana yang memang ada bakat. Yalah, kita pun tahu kan, dalam hidup kita ni tak semua yang kita dapat. Tak semua yang kita dapat. Kita mungkin tahu satu perkara, tapi ada juga perkara yang kita tak tahu. Jadi itulah adanya orang penulis puisi, ada orang baca puisi, ada orang boleh menyanyi lagu puisi. Ada juga macam Abang Man Kayan, dia faham, dia memang berkebolehan menyanyi lagu puisi. Satu juga Pak Rasulullah Madun, orang-orang yang hebat. Antaranya lah, yang saya ingat, minta maaf ada yang saya tak sebut nama. Ya. Ramai yang sebenarnya kalau bidang puisi. Kalau bidang teater ni pula sebenarnya semakin lama, kalau saya apabila dah berada dekat RTM ni, ramai sebenarnya orang-orang teater. Ramai. Tapi yelah, dah sampai RTM ni jadi lari bidang sikit lah. Kan? Dah jadi artis, jadi itu, jadi ini dan sebagainya. Dan beruntung orang yang dapat masuk kepada bidang yang boleh meneruskan lagi lakonan mereka. Tahniah diucapkan. Dan juga saya sekarang ni berbangga juga dengan orang-orang kalau cakap tu BBNU dan sebagainya kan. Jangan kita pergi kepada yang negatif untuk BBNU kan. Tapi kita pergi pada positifnya, mereka dah minat teater. Apabila dah ada minat teater, bermakna dah ada audience. Kalau dulu-dulu bila kita nak masuk teater, orang tua kita akan cakap tak ke mana dia kan. Siapa-siapa saya akan pengalaman saya sendiri kan. Masuk teater, apa yang dia dapat teater? Kawan-kawan pun ada juga yang katakan apa teater untuk apa dan sebagainya. Tapi sekarang ni teater tu adalah salah satu untuk anda mempelajari cara kehidupan. Maksud saya adalah dalam teater dia ada sedar ruang. Ini pada ramai yang belajar teater kan. Boleh. Bilang teater, belajar teater, orang dulu kata memanusiakan manusia. Memang benar sekali. Ada yang belajar teater dari terpesong dan menjadi lulus.
Tapi hati-hati, ada juga yang dah lurus menjadi terpesong. Sebab apa? Sebab ada dunia glamour. Jadi kata Datuk M. Nasir, satu dunia yang kita tak boleh nak lari, kan, iaitu dunia glamour. Jadi itu sebabnya apabila kita glamour, kita lupa diri. Kadang-kadang kita bercakap dengan orang pun dah lain macam. Dia dah glamour kan, dah dapat pelakon lelaki terbaik ke, pelakon wanita terbaik ke, kan, pengarah terbaik ke, dah aku pengarah terbaik. Mana? Oh, teater ni tak bagus ni, teater ni tak bagus ni. Kita kadang-kadang kita lupa yang kita dulu adalah yang tak bagus tu. Dia naik shake. Jadi saya silakan kalau ada soalan panjang pula. Baru introduce. Apa? Kita ada masa sejam lebih. Saya pun tak berpikir soalan jadi tanya ni. Ingatan untuk pelajar-pelajar saya yang dalam ni sepatutnya 30 lebih. Tapi ada program lain bertindih. Diminta untuk bersiap siaga dengan soalan-soalan. Maksudnya lepas ni kita akan selikan soalan-soalan ya. Tak tahulah berapa banyak soalan, maksudnya adalah soalan tu. Jadi bilakah sebenarnya bukan bilakah, maksudnya pernah terfikir tak bahawa seorang yang bernama Fazrin ini untuk terlibat dengan program-program hiburan, program-program seni, teater ataupun DJ sebelum ni, pernah terfikir tak? Sebenarnya saya tak pernah terfikir pun. Saya memang tak pernah terfikir pun. Walaupun saya pernah ikut kawan saya, nama dia Muhammad Nur Hamizah. Muhammad Hamizah, sorry. Muhammad Hamizah. Dia masuk sains, saya masuk sajak masa kelas 1, lebih kurang gitulah. Ikut tu sebab apa? Sebab boleh jalan-jalan keluar dari kelas, tak payah belajar. Ya. Saya tak fikir pun sebab saya dulu adalah budak sukan. Saya main takraw sampai untuk Sukma Negeri Sembilan. Kemudian saya injured. Lepas injured tu lah, entah macam mana datang satu hamba Allah ni kepada saya, cakap nak join teater. So saya fikir kita join lah. Sebab dulu kalau join teater ada makan-makan. Mesti ada makan. Kita student kan, student memang itulah kebahagiaan. Selain pada nasi bujang yang selalu kita beli. Ada biskut. Ada biskut cair kan. Paling tidak lah. Ya, tetapi kata orang tu memang tak ada pun niat saya dari dulu. Sebab saya masuk pun sekolah teknik Tuanku Jaafar, memang tak ada kena-mengena pun dengan kebudayaan. Kemudian saya sambung belajar pun ambil pengurusan perniagaan, langsung tak ada kena-mengena pun. Tapi entah macam mana saya terlibat dekat dalam ni. Kemudian dia serasi dengan jiwa dan dia membawa saya sampai keluar dari Malaysia. Tak adalah jauh sangat pun kan, tak ada jauh sangat kan. Sampai Indonesia tu cukup lah kan. Sebab lepas pada tu saya dah tak faham sangat bahasa sangat dan belum ada rezeki lagi untuk ke tempat-tempat yang lain, insyaAllah lah. Mudah-mudahan yang akan datang. Itu pun kalau PKP kita selesai, InsyaAllah. Maksudnya kalau tak injet tadi, mungkin jadi pemain sepak takraw lagi kan? Mungkin dah badan saya tak naik macam ni kot. Saya naik badan ni sebab watak. Sebab watak. Kukuh tak letak. Kukuh. Tahun bila start naik? Tahun bila start naik badan? Tahun yang dia dah start naik adalah tahun, sekejap saya ingat balik. Dia waktu zaman tergantung, teater tergantung pada masa tu. Baru. Baru lagi. Teater tergantung tu waktu jadi Johan Negeri Sembilan, kemudian jadi Johan Malaysia. Badan saya dah start naik. Lepas tu pergi pula berlakon untuk dilarang nyanyi di bilik mandi. Yang tu memang betul-betul dia. Sebab saya lah pelakon yang tak keluar-keluar dari awal scene kan. Maknanya saya 90% ada atas pentas tu, tapi tak banyak benda buat pun. Tapi dia punya letih tu, bila ke belakang minum air kan, makan biskut, makan itu, makan ini, itu yang makin lama makin naik. So itu punca dia lah naik. Antara puncanya adalah makan. Lagi satu sebenarnya punca orang teater ni badan naik, yang kurus tu tahniah lah kan, mantap lah. Badan naik ni selepas habis latihan, kita jarang terbalik ke rumah. Betul. Kan? Dia lepas latihan dia akan duduk dulu, lepak dulu sambil kutuk-kutuk yang tadi tu kan. Berlakon ini, makan sampai pukul 12, sampai pukul 1 pagi, kadang belajar sampai pukul 2 pagi.
kan, lepas tu pantai pula Roti Canai, sarap-sarap kan. Balik pula tak ada nak tidur sebab dah terlepas waktu tidur. Pukul 3, pukul 4 baru nak tidur, kelapar pula, buat air minum kan, bancuh pula itu, bancuh ini makan. Inilah jadinya. Jadi kepada yang berkereta, dia atau pentas cantik kalau badan tu kecil, tapi tengok watak. Macam watak saya dah. Bergantung pada watak. Macam watak saya dilarang menyanyi di bilik mandi, saya watak tu ketua. Jadi watak tu ketua, kalau saya kurus macam badan Maluk Azam, bila tu? sewaktu tahun 2010. 2010. Okey. Waktu dia buat monolog tu badan ikut macam ni kan. Itu daging kurang. Masa tu daging kurang. Kan, tapi memang badan tu naik, memula pergi gym, minum susu dan sebagainya. Lepas tu dah malas, lepas tu dah selesa dengan watak tu. Ramai juga yang tanya macam mana boleh dapat pelakon lelaki terbaik untuk FTM Malaysia. Saya tak tahu rahsia orang lain, tapi saya bawa watak tu dah 4 tahun sebelum tu dah. 2018 saya, waktu tu yang hamba buat dengan sahabat punya student. Aki. Tahun 2014 lebih kurang. 14 ya. Dari situ dia latihan dia secara tak sengaja sampai tahun 2018. Itulah kata orang cakap, kenapa dia macam tu ketua, memang 4 tahun berlatih dah tua. Tu antara teater yang paling banyak persembahan. Kan? Oh, itu paling banyak. Dekat 50 persembahan. Terima kasih kepada Bos Aziz. Idea dengan Cik Farman sekali. 50, hampir 50 kali persembahan. Tak sempat nak sampai, ribut pun sampai. PKP. Last PKP kan? Kalau tidak tahun 2020 dia akan sambung setahun lagi. Tapi disebabkan PKP habis simpan. Simpan dulu sementara. Tapi pengalaman saya lah kan macam ni lah kepada yang baru berjinak dengan teater. Kalau terasa macam penat lah nak berlatih ni, penat lah ini nak lantar skrip apa semua, senang macam ni je. Macam saya sewaktu saya buat teater yang panjang tu, saya selalu cakap dengan pengarah iaitu ex-girlfriend saya, isteri saya sendiri. Saya cakap dengan Puan Noritlah. Dia ring, hai, dia tengok. Saya juga cakap dengan semua adik-adik beradik saya dekat dalam grup kaset tu, saya cakap jangan buat benda ni sebab kerja. Kita buat hobi. Sebab kalau kita letakkan dia sebagai hobi, kita tak kisah berhabis masa, kita tak kisah berhabis duit, kita tak kisah pukul berapa nak habis, kita tak kisah pukul berapa kita nak datang. Jadi kepada Mak Kedah, kenal lah Fazrul. Terima kasih Mak Kedah. Mak Kedah ni adalah antara orang yang dia bukan pelakon teater, tapi dia orang di sebalik tabir yang sangat support untuk teater di Negeri Sembilan maupun Malaysia serta antarabangsa. Terbaik Mak Kedah. Sekejap, saya baca komen-komen. Takut terlepas kan. Kita ni macam banyak lah kononnya. Tapi ramai, Alhamdulillah. Kan, saya biasanya buat live seorang, 2 orang. Itu pun saya buka handphone satu, buka tab satu. Jadi adalah 3 orang. Tapi malam ni ramai yang menyaksikan program kita sebeginilah. Ini adalah tanda sokongan. So, kita baca dulu. Siapa nama ni? Asri Ismail. Mantap Tok Ketua. Muhammad Nur Hanafi. Mantap bang. Lepas tu siapa lagi? Ana Nona bagi tanda best. Syafina Syafi'i, boleh cahaya ke sebab watak? Tu yang tadi bab gemuk tadi, besar naik badan. Kemudian dijawab oleh ex-girlfriend sebab watak, ada tanda soal. Tahun 2015 teater tergantung Negeri Sembilan. 2015. Lepas tu dia kata lagi, kalau kurus nanti nampak macam pensel, jadi dia sayang yang ini. Kekalkan yang ini. Okey, kita sambung. Ada soalan? Siapa-siapa yang ada soalan boleh tanya soalan kepada saudara Fazlin kita. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak ada jawab, Cik Malau jawab. Saya pun tak tahu. Kalau tanya menoreh getah pun boleh. Cara nak menoreh pegang pisau boleh. Itu pun saya suruh orang lain. Tak ada masalah. Itu berkongsi. pun kalau ada menoreh getah, contohnya kan, itu pengalaman lah. InsyaAllah saya boleh bagi penghayatan tinggi sikit. Yes, jangan terbalik dah. Ya betul. Jadi betul. Rasa semua
jangan melatah kalau ada kena buat itu, ada kena buat ini, jangan mengeluh. Sebab kadang-kadang benda yang ada buat itu yang ada gunakan dalam persembahan nanti. Betul? Saya lah cakap saya. Pengalaman dan alami. Pengalaman. Untuk mengalami. Siapa-siapa yang jadi pelakon, betul lah. Dan sebenarnya bila kita masuk ke bidang teater ni, yang saya selalu cakap dalam kepada kelas, kepada siapa-siapa yang tanyalah kan. Saya ni orang maknanya apa? Untuk masuk teater sebenarnya bukan kita kejar untuk kita jadi pelakon. Kebiasaan ni kebanyakannya fikir untuk teater adalah untuk jadi pelakon. Tapi sebenarnya bila kita masuk ke alam teater ni, dia lagi luas, dia lagi besar sebenarnya. Boleh jadi pelakon. Dan sebenarnya bila kita belajar untuk lakon, bukan sahaja kita belajar untuk kita jadi pelakon. Dekat Malaysia ni kalau kata TV, bukan nak kata orang TV lah, kalau kita tak ada rupa, kalau kita tak ada orang panggil apa, bukan nak kata kabel, maksudnya tak kena geng, kita susah untuk masuk ke TV contohnya. Sama juga dengan teater sebenarnya. Sebab kita, kenapa jadi macam tu? Sebab kita tak tonjolkan diri kita lah. Jadi sekurang-kurangnya bila kita belajar untuk jadi lakon, untuk belajar pelakon, belajar berkenaan dengan lakonan, kita boleh macam sekarang lah, boleh bercakap kan. Kalau saya dulu nak bercakap depan orang pun macam susah kan. Tapi selepas saya belajar lakon, saya ikut, saya follow, tiru, sekurang-kurangnya saya boleh bercakap dalam live ni lah, sekurang-kurangnya lah. Jadi itu sebenarnya nak cakap dekat student saya, nak cakap dekat siapa-siapa yang sebenarnya mengatakan teater ni adalah untuk hiburan, maksiat lah, benda-benda yang tak berfaedah. Sebenarnya teater itu membawa kita ke satu panggil apa, benda yang banyak yang positif. Nak lagi positif, sambung Fazril. Sambung. Betul tak? Maksudnya teater, apa positif teater? Dia memanglah kalau dulu kan bila sebut pasal teater je orang akan fikir pasal maksiat, pegang tangan. Okey, minta maaf cakap lah ya, dengan izin saya cakap maksiat, kemudian pegang tangan tu lah, kira macam tu lah kan, yang bukan mahram dan sebagainya kan. Lepas tu dengan araknya, dengan dadah ganjanya, dengan ada yang sampai pemujaan kan. Tapi yang sebenarnya pokok pangkalnya terpulang pada kita, itu je. Pokok pangkal terpulang pada kita. Betul. Sama juga macam kita nak senam kan, bulan Syawal kan, pokok pangkal pada diri kita kan. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Itu je kan. Sama juga macam dalam dunia teater ni. Macam ex-girlfriend saya ni, sewaktu dia mengarah untuk satu teater, itu adalah teater yang pertama dia, dan saya terkejut kerana cara pembawaan teater itu lain macam. Kerana kalau dulu kalau bawa watak pelacur ke apa ke kan, perempuan kelab ke kan, dia kalau sentuh tu memang betul-betul sentuh, memang rezeki lah kepada yang menyentuh. Minta maaf cakap dengan izin. Tapi apabila dia dah ada pandangan, iaitu kenapa kita nak tambahkan lagi pandangan negatif orang kepada kita. Kita trendsetter, kita penyampai wadah, kita boleh katakan sebagai lidah kerajaan, medium kepada pihak-pihak yang menaja kita kan. Ini kita bawa pula budaya yang minum arak, lepas tu bersentuhan yang berlebih-lebihan kan. Yang kalau baju, ialah perempuan kelab kan, mana ada perempuan kelab pakai baju sampai terturnek macam ni kan, betul? Ya, mesti macam dedah semua tu kan. Tapi pada teater tu, dalam teater tu, diubah sikit konsepnya. Kemudian teater yang seterusnya selepas itu, dah tak ada lagi sentuhan dah. Kecuali kalau dia suami isteri. Itu saja. Kalau kau makwa sekalipun, tunang sekalipun, berlakon dalam satu teater, no. Memang takkan ada sentuhan. Tetapi itulah indahnya teater. Dalam teater ada simbolik. Pegang sapu tangan ke kan. Cikgu-cikgu pernah mengajar saya dulu, macam Dr. Reni, Rosli Mansur, dengan simbol tu. Simbol. Teater penuh dengan simbol. Itu mana yang nak buat teater yang memang simbol macam itulah. Kadang-kadang orang tak faham juga simbol apa dia nak sampaikan ni. Adakah itu kita gagal membuat teater ataupun orang gagal nak faham kita punya teater. Tapi macam ni lah, macam sahabat cakap tadi, nak kena ada muka cantik, nak kena ada muka handsome untuk masuk ke TV. Jadi nama pun komersial. Okay. Apabila kita tengok seseorang tu dan kita tertarik, jadi itu adalah value komersial. Tapi kalau kita tengok muka orang tu macam kan,
dia mungkin tak ada nilai komersialnya dekat situ, tapi mungkin dengan sifat baik dia membuatkan kita tertarik. Begitu jugalah kalau dalam TV, tak semua cantik pun, tak semua kurus pun, ada yang badan besar, tetapi percaya pada rezeki. Itu je, percaya pada rezeki, kemudian networking kena baik, bercakap kena baik, semua orang kita buat baik, insya-Allah. Tiba-tiba je dah dipanggil kan, ni tolong ada artis tak ada ni cover kejap, jadi pemandu lori, jadilah, tak kisahlah pemandu lori pun kan pada awal. Kemudian doakan, kerana ada di antara penerbit dalam Malaysia ni yang jenis budak ni kita pakailah budak ni, simple macam tu je dia sebenarnya. Dalam konteks macam ni, dan apabila anda dapat peluang itu, gunakan sebaik-baiknya. Ini baru satu drama, baru nak shoot, baru make up, dah K1 sini. Berapa lama kau kerja lah? Contoh lah kan, macam mana nak lama bertahan kan? Kecuali kau dah star ke apa ke, itu lain lah. Okay, sekarang ni yang penting penuhkan ilmu untuk lakonan tu, penuhkan ilmu untuk lakonan. Ada beza antara lakonan depan kamera, ada beza lakonan di atas pentas, memang berbeza. Dia memang berbeza. Apa bezanya? Anda kena rasa sendiri. Kena buat sendiri. Tak payah susah pun kalau tak ada orang nak ambil anda berlakon sendiri. Ambil kamera. Suruh kawan rakam. Biar dia rakamkan apa yang anda lakonkan. Tengok macam mana. Jadi, tapi ilmu lakonan ni perlu ada sebab kita nak meniru, nak imajinasi dan sebagainya. Okey, saya doakan, saya rasa dalam ni adalah wajah-wajah baru, semangat-semangat yang baru dalam dunia teater dan juga dunia, saya cakapkan dunia untuk lakonan. Tak kisahlah pentas ke, TV ke, filem dan sebagainya. Saya doakan yang terbaik untuk anda semua. InsyaAllah, amin. Dan yang penting juga sebenarnya jangan putus asa. Dalam bidang apa pun, kerja apa sekalipun, kalau kita putus asa, putuslah kita punya urat. Okay, baiklah, kita baca ya. Macam kita sekarang lah kan, kata tadi maksudnya kita ni kalau kita dah tak boleh nak berlakon, tak dapat orang nak bagi berlakon. Macam saya dulu kan, kenapa saya banyak buat teater adalah sebab tak ada orang nak bagi saya buat teater. Siapa saya untuk buat teater? Sebab itu bila di KWM saya buat teater sendiri, buat sendiri. Habiskan duit sendiri. Minta maaf gelap. Tak apa. Benda boleh kan, kita buat sendiri. Saya pernah habiskan duit nak kahwin, tak jadi kahwin dengan orang tak. Jangan cakap pasal kahwin dalam ni. Takut nanti buat saya tengok live besok hari. Okey, maksudnya kita selalu buat habis. Sebab teater, orang teater ni biasanya jiwa dia ialah bukannya mata duitan. Kita sebenarnya bila kita buat suatu benda tu, kita buat betul-betul, kita puas hati. Itu yang saya rasa lah. Saya rasa dan kawan-kawan lain juga rasalah. So kita baca apa yang ada dalam ni. Ibnu Rahim memang terbaik. Zairul Ikhwan Rusli. Ini orang teater muda dan sekarang dah tidak muda lagi sebab dia dah ada anak. Kan? Tahniah. Dua-dua ni saya hormat dan salute. Okey, terima kasih hadir. Ada soalan? Tapi ya. Tapi Zairul ni antara orang yang saya boleh katakan sebagai pejuang teater juga. Ya, betul. Sekali dengan ayah dia. Nanti saya buat ni. Zairul cakap. Itu lagi dahsyat. Zairul cakap dekat ayah nanti saya nak buat macam ni. Nak buat apa panggil? Nak sembang macam ni dengan ayah. Nanti saya deal bila-bila masalah. InsyaAllah boleh. Sembang dengan dia pula. Esok lusa ke ataupun tengok jadual dia. Dia busy sekarang, banyak keluar TV tengok kan. Okey, ada soalan dari Ibnu Rahim. Banyak lagi kat bawah ni, saya lupa scroll. Saya tak ni. Apa pandangan Encik Fazrin tentang masa depan pegiat seni teater di masa akan datang? Lagi-lagi sekarang saya tambahlah, lagi-lagi sekarang di musim pandemik. Sekarang ni musim Covid yang kita tak tahu bila dia nak hilang, lenyap. Jadi apa pandangannya kepada mereka-mereka ni ataupun berkenaan dengan teater lah. Silakan. Okey, satu soalan yang baik. Cara jawab tu macam cikgu ajar. Kalau soalan tu susah nak jawab, kena jawab macam tu. Kena cakap satu soalan yang baik. Apa pandangan Encik Fazrin tentang masa depan pegiat seni teater pada masa akan datang? Okey, macam ni lah kan. Perkara ni dah dipikirkan oleh orang-orang teater 30 tahun yang dulu.
30 tahun dulu mereka memikirkan apa orang teater nanti yang takkan nak berlakon kat tepi parking, takkan nak berlakon dekat tepi bangsal, takkan nak berlakon kat tepi sawah kan. Alhamdulillah selepas 30 tahun itu kita dah ada tempat yang cantik, taman budaya itu ini yang buat indie underground dan sebagainya, ada studio itu studio ini kan. InsyaAllah sekarang ni memang kita akan terkesan tak ada penonton. Tetapi dalam teater kita ada monodrama, kita ada monolog. Okey, dan ada satu teknik yang pernah diguna pakai, kalau tak silap saya, sekejap saya tanya ni. Yang selalu buat apa titis yang macam apa kan? Ada satu tu yang dia buat memang nice. Teater dia, yang ni ambil video dekat sini, yang ni ambil video dekat sini, ini ambil video dekat sini. Kemudian digabungkan. Boleh jadi satu teater juga. Walaupun dia menyalahi hukuman. Menyalahi hukum, apa itu teater yang kena ada pelakon, lakonan dan juga penonton atau audiens pada masa yang sama. Okey, pada masa akan datang, kemungkinan besar, kerana ni pernah dibuat, saya pernah tengok, UN kalau tak silap saya, mereka berlakon tapi dipanggil nama bacaan berirama macam tu lah lebih kurang. Akan datang, mungkin kita dah, audience kita dah tak boleh nak capture lagi dah. Kan? Audience tak boleh ada dengan kita. Tapi kita boleh lagi berlakon. Cuma setupnya tu agak sikit rumit berbanding yang lain. Mungkin selepas ni kalau lakonan dah kena buat rakaman dan sebagainya, dan pada masa akan datang ia akan jadi seperti mana sketsa. Okey, kita tengok macam sketsa sketsa. Dulu sketsa yang kita dengar sketsa kat sekolah tu. Kan? Dulu. Okey, 20 tahun dulu. Sketsa sekolah, hari guru, hari kantin, hari kanak-kanak, hari apa lagi? Hari merdeka. Okey. Sekarang sketsa ni sebelum pandemik sketsa dah jadi tontonan awam kepada semua. Sketsa dah jadi tontonan beribu-ribu orang. Sketsa dah sampai orang kena bayar nak datang pergi tengok. InsyaAllah untuk yang dunia teater pada masa akan datang dia akan lagi prestige dengan cara macam ni. Tetapi memang kita akan rindui sorakan penonton. Itu yang sebenarnya pada orang teater. Orang teater ni saya dah banyak saya tanya, apa yang paling seronok selain pada ambil payment selepas show? Yang paling seronok adalah apabila disebut nama belah pelakon watak Kiambang, kan? Pemegang wataknya Nona, dia pun keluar orang dia duduk kan. Itulah sebenar-benar kepuasan sebenarnya. Itulah yang dia punya muka kan, nak senyum macam tak ada nak cover lah. Terima kasih. Itulah kepuasan selain pada payment lah kan. Payment tu lain lah. Payment makan tadi. Makan juga lah kan. Waktu makan pun best juga. Okey, sekarang kepada Ibnu Rahim, selagi kita masih lagi percaya tentang seni teater di Malaysia ni, insya-Allah ia bagaimanapun akan terus bertahan sampai pada masa akan datang. Sebab apa? Sebab berbanding 30 tahun dulu, sekarang universiti, college, apa lagi, institut dah ada dah, fakulti seni ni kan, dah mewujudkan banyak. Itu baru kat situ, belum lagi yang dekat kemas, yang dekat tadika itu, tadika ini, sekolah rendah, sekolah menengah, dah semakin banyak. Kita ni cuma terencat sikit disebabkan pandemik saja. Jadi ini adalah permulaan baru kepada semua sekali. Dia dah macam sama rata dah. Kalau kita bermula sekarang ni dengan pelbagai cara, saya ada tengok macam teater macam Bos Fendi kan, buat rakaman, tengok teater melalui talian. Projek Bilik Sempit pun sama juga, tengok dalam talian. Itu salah satu medium yang baru, walaupun dia menyalahi hukum sikit, tapi tak salah, asalkan ia terus melestarikan teater tu pada masa kini. Ayat tu paling susah kali nak dapat, sekali je sebut, tak boleh sebut banyak kali dah, nanti lupa. Okey Ibnu Rahim. Okey. Mantap jawapan. Kita ada lagi banyak ramai masuk. Terima kasih kepada yang masuk kan. Ada dalam ni mungkin ada datuk ke, tuan, puan ke, saya tak sebut tu, saya baca nama apa yang tertulis di sini sajalah ya. Jangan marah pada saya lah.
kan. Ada sahabat saya, ada sahabat Fazrin, dan sebenarnya kita semua dalam ni sahabat. Semua bila saya faham, bila yang masuk dalam ni dah tahu yang kita nak sembang malam ni adalah berkenaan dengan teater, dengan seni, dengan benda-benda kebudayaan, apa ke benda. Jadi semua yang ada dalam ni kita kira satu kepala lah. Okey, seterusnya saya baca je. Banyak yang kita dapat belajar melalui teater, bukan untuk jadi pelakon semata-mata. Ya betul. Ini ulasan yang kepada kita cakapkan tadilah. Maksudnya kita kena besarkan kita punya skop pemikiran. Belajar teater bukan untuk jadi teater. Buat kerja-kerja pengurusan teater ataupun belajar pengurusan teater sebenarnya bukan saja untuk jadi orang teater, menguruskan teater. Sekurang-kurangnya yang selalu saya cakap ialah kita boleh buat pengurusan QQ apa semua tu untuk majlis kahwin kita. Sama juga ada penyambut tamu, ada apa-apa. Itu juga sebab mazhab pengurusan sama dengan mazhab-mazhab pengurusan yang lain. Itu apa yang saya tahulah. Siapa ni? Dila tu X lama ni. Betul setuju. Dia Ain Sofia Osman. Ni artis ni, power berlakon teater, boleh berlakon filem, lawak, boleh semua. Terima kasih sebab masuk. Dia reply yang mana ni? Saya tak pasti, tak nampak kan. Dia kata dia hadir, terima kasih. IDNPCE. Hai Abang Fazrin dan Abang Azam. Hai. Kan? Okey. Hai. X komen lagi. Betul. Tak ada siapa nak ambil saya jadi heroin. Saya buat teater yang boleh buat saya jadi heroin. Ambil. Tengok sampai heroin ni. Betul tu. Macam kita sekarang lah kan. Kita ni, siapalah yang nak ambil kita masuk TV kan. Bukan orang nak masuk TV. Jadi apa yang kita buat ni adalah sebahagian bawa kita masuk corner-cornernya dalam TV. Sebab sekarang ni banyak TV-TV pun dia orang dah masuk kepada platform online. Dah ada buat website online sendiri untuk tayangkan benda-benda tu. Jadi benda yang kita buat ini pun kita shoot sendiri tapi kita boleh masuk TV. Nampak tak? Saya siap buat frame TV lagi untuk ni. Jadi itulah tandanya, maksudnya kena kreatif lah. Saya tak tahulah saya ni kreatif ke tak, tapi inilah kreatif lah. Betul, saya baca ya. Ada penonton baru semangat lain macam. Rasa bila ada orang ramai-ramai depan kita tengah perform, adrenalin akan jadi lain macam, excited. Betul. Lagi-lagi bila penonton bagi tempuan, bagi tepukan, bagi semangat dan bagi respon kepada apa yang kita buat. Itu lagi semangat. Tanya orang teater memang ini Ain Sofia ni memang orang teater, orang TV, semua dia boleh. Nanti Semua sapu. dia semua sapu, memang dia power lah, terbukti. Kalau ada masa kita jemput dia ni lah kalau dia sudi. Tapi memang betul, ada audience ni memang dia memberikan. Saya pernah berbual dengan Abang Nizam, tak silap saya, salah seorang penyanyi Nizam Laksmana. Apabila ada audience ni, dia akan memberikan kita macam spell. Apa bahasa Melayu spell? Spell apa bahasa Melayu? Eja. Apa bukan? Sumpahan apa? Oh, sumpahan dah tahu. Macam jis, semangat, sihir, macam tu lah, lebih kurang lah. Semangat lah, sepakai semangat lah. Apabila kita berlakon, apabila dapat semangat daripada penonton ni, dapat semangat daripada penonton ni, masa kita latihan, dialog tu kita cukup menyampah kita nak cakap. Cukup menyampah kita nak lontarkan. Tapi apabila penonton bagi sokongan, tepukkan mereka ke ataupun gelakkan mereka, kita dialog tu kita rasa macam senang je dialog ni, jadi makanan je. Sama juga macam kalau kita menyanyi, contoh macam musikal lah. Waktu latihan out tempo, salah lirik, apa lagi, macam-macam lah kan. Tapi bila ada audience ni, dia punya rasa tu lain macam. Tapi dia jadi dua lah. Satu dia jadi baik, satu lagi dia aus. Dia macam tu lah. Yalah, Dia kurang lah. Dua bentuk lah. Sama ada Dua bentuk menghayati ataupun dihayati. Itu lah antara dua tu. Tetapi audience ni kadang dia nakal juga. Audience ni kadang nakal, dia boleh ganggu kita punya perhatian. Jadi itulah dia kerja sebagai pelakon pula, iaitu harus memberikan fokus kepada lakonannya, jangan terpancing dengan apa yang audience buat. Contohnya kan, kalau kita berlakon kan, kita sedih ni, kita sedih kan, aku dah tak nak buat lagi dah. Aku dah tak nak buat. Tiba-tiba ada penonton yang putus semangat. Agak-agak rasa-rasa kita nak sedih kan, kita pandang, siapa kau ni? Macam tu kan? Nak tunggu tampar dia.
Rasa kan? Jadi itu gunanya latihan yang berkali-kali. Ini dah sedih tiba ada orang ngomong, lama banget kita ni. Penonton lagi ingat dialog dia, lama banget cerita ni berbanding apa yang kita cakap. Itulah cabaran. Tapi dia punya seronok tu memang ni. Bagi kata Ain Sofia memang excited lah kan. Tapi apa pun saya tabik juga dengan Ain Sofia ni, antara pelawak wanita dalam national reality yang pertama kalau tak silap saya, antaranya. Ya. Banyak wanita kan. Dan dia juga saya pernah tengok dia berlakon teater juga. Tapi sebenarnya Pernah tengok? okey. Kita sambung kepada soalan ataupun dalam ni komen-komen. Tengok student saya dulu macam mana, apa cerita? Sama ada tidur ataupun ni. Sekejap ya. Ada apa-apa soalan daripada? Soalan daripada dalam ni? Boleh? Siapa ada soalan? Silakan. Satu soalan sebelum buka. Ke dia orang buka ni, orang pergi mana ni? Khairin Alia, Amir Syafiq, Muhaimin, soalan. Nur Sabrina, Nur Aziatul Ayuni Azhar, Muhammad Iqbal Afiq, Nurul Aina. Satu soalan. Okey, saya bacakan dalam Facebook ni, dalam Facebook apa lagi? Gelak Syafina Syafi gelak dia respon kepada apa nama ni? Okey, ada penonton Ain Sofia, ada penonton baru semangat lain macam rasa ni dah baca dia. Oh, dah baca tadi. Kenapa ni lari? Sebab di handphone lain dia ni. Ya betul, makin audience react makin seronok pelakon bermain naik syekh dia. Okey, right. Naik syekh. Memang itu yang kadang-kadang kawan lakon tu tengok, itu latihan lain. Tadi rehearsal lain, dah lain. Itu satu masalah juga tu. 4 hari show, 4 hari lain-lain semua. 4 hari lain. Tapi memang tu lah kan, teater ni, cikgu saya pernah ajar kan, ciri-ciri teater kan. Dia cakap, dia ajar tapi tak dalam syllabus lah sebutan tu. Teater ni bukan satu bentuk yang tetap. Dia akan berubah-ubah. Dia tak macam dalam filem yang kalau dah shoot, dia dah siap, edit dan sebagainya, apa kita tengok macam tu 20 tahun dulu, macam ni jugalah 20 tahun akan datang. Tapi teater, contohnya dia dah lakonkan watak ni 20 tahun dulu, kalau dia lakonkan watak tu sekarang ni, dia akan jadi lain. Macam tu lah contohnya. Sebab orang yang lakon teater ni macam pelakon, kadang-kadang dia ada dia punya bayangan dia sendiri, ada dia punya penghasilan karya dia sendiri. Jadi memang agak berlainan lah. Jadi memang tak boleh nak, selalunya antara kita ni, minta maaf cakap, ada yang membanding-bandingkan. Kalau benda tu positif, saya okey kot. Macam dia tak standing dengan pelakon apa tu, dia tak. Itu akan membunuh sebenarnya. Itu akan membunuh minat orang yang nak berlakon, minat orang yang telah pun lakonkan. Tu dia. Sebab selalunya bila banding-banding ada kan, tapi lah suara kau tak macam dia, tak boleh, kau jauh lagi, kau nak pergi kan. Sepatutnya boleh tukar. Kau boleh jadi macam dia kan. Cuma suara kau tu kena, bendanya sama dia, kita kutuk dia juga. Tapi kita pakai cara yang betul lagi satu betul. Sebenarnya sebab komuniti kita tak ramai. Dalam teater ni komuniti kita tak ramai. Memang tak ramai. Gaduh-gaduh pun dia akan jumpa juga. Jadi janganlah bergaduh, mendengki dan sebagainya, bantu-membantu. Itu je. Tapi kena ingatlah konsep membantu ni. Hari ini kita bantu B, tak semestinya B akan bantu kita esok, lusa akan datang, tahun depan, tak semestinya. Tapi akan ada C ataupun D yang akan bantu kita. Itu konsep bantu-membantu. Kan? Kita tak boleh nak harapkan kita bantu B, satu hari nanti B akan bantu kita. Tak. Kan? Kalau B bantu kita, itu bonus. Tapi percayalah, kita bantu orang, kan? InsyaAllah pada waktu yang lain, dalam situasi yang lain, orang lain pula akan bantu kita. Macam tu. Contohnya macam tu lah. Sangat betul, sangat betul. Mungkin sekarang dia tak nampak lah balasan, tapi insyaAllah satu hari dia akan hadir dalam bentuk yang lain lah. Sebab kebanyakan orang teater sebenarnya, kalau betul-betul dia orang teater, dia banyak berkorban.
Dia memang tak fikir duit, tak fikir. Kalau yang dulu-dulu lah, kalau saya jumpa batch lama-lama, memang dia tak fikir. Pernah yang arwah, yang masa di Melaka, dia sampai satu tahap, duit dia bergolak gadai apa semua. Dia, hayat dia, ujung-ujung hayat dia, dia letak tidur rumah dia dalam kereta, pergerakan dia dalam kereta. Dan akhirnya dia meninggal ataupun dia di atas pentas teater. Kalau saya bagi tahu nama mungkin ada yang tahulah. Sebab ujung-ujung saya bersama dia, kita buat show di masa Perak masa tu. Bangsawan di Perak. Jadi hayat dia berakhir sebab dia betul-betul orang teater. Semangat dia teater. Ke semua teater dia pergi tengok, jauh dekat dia pergi. Tak ada kenderaan dia tumpang, tak ada naik bas. Jadi itu semangat teater. Jadi kepada siapa-siapa yang ada soalan, boleh tanyakan lagi. Kita ada masa lagi dalam setengah jam mungkin ataupun 20 minit. Bergantung kepada anak tekak siapa ni? Fazrin, ya, saudara sahabat kita ni. Boleh bercakap lagi atau tak? Besok kerja ke? Besok kerja ke? Besok kerja? Esok kerja. Kerja? Pukul apa kerja? Hari? Sekarang kan fleksibel. Sebelum pukul 9 pagi dah masuk. Oh, bagus. Public essential. Kerja maksudnya kena pergi pejabat ataupun kerja kat rumah? Office? Kerja pejabat. Pejabat lah. Pejabat dah dekat dah, belakang rumah ni je. Weh, dekat kan? Okey, ini daripada Norlela Muhammad Hashim. Pelakon teater harus ada skill improvisasi. Saya rasa dia baca sekali. Norlela Muhammad Hashim. Okay. Norlela ni dia ada tanya dua soalan tadi. Bagaimana pula dengan maksud tersurat dan tersirat dalam teater Mambo Host Rosli Mansur? Ini dahsyat ni. Dalam teater Mambo Host ni, kali pertama saya tengok tahun 2000 berapa lah. Pada masa tu saya jaga teknikal secara tak langsung. Sebab masa tu saya berjinak-jinak kerja dengan DKKN Negeri Sembilan pada masa tu. Dan mereka buat latihan. Macam itulah lebih kurang seingat saya. Dan cerita tu memang banyak dia punya plot twist, banyak dia punya permainan. Saya lihat sendiri pelakon wanita tu, dia pernah menangis. Dia menangis bukan sebab dia kena tampar, walaupun dalam scene tu dia kena tampar, tapi sebab dia tak dapat nak buat, sebab dia ada banyak emosi. Sebab dia ada banyak emosi. Kalau berkenaan dengan apa yang tersirat, apa yang tersurat, sebenarnya yang tersirat ni, okey, dia macam ni tau. Apakah yang tersurat, apakah yang tersirat? Yang tersurat tu kita memang mudah tafsir sebab dia akan cakap, kau jangan isap dadah, kalau kau isap dadah nanti kau kena tangkap masuk penjara. Memang mudah. Ya, tapi kalau yang tersirat ni bergantung kepada kita. Pengalaman kita, persekitaran kita, kita tumbuh besar dengan cara didikan yang macam mana. Jadi tentang tersirat ni dia tak sama. Pemahaman orang tentang tersirat ni ataupun dalam bahasa encoding masing-masing tak sama. Kalau macam saya, mak saya dan arwah ibu saya adalah seorang penjual insurans. Jadi kalau tengok cerita orang tua yang masuk ke wad terpaksa tanggung segala-gala perbelanjaan, pemikiran saya adalah kenapa kau tak ambil insurans? Itu saya. Tapi kalau mungkin orang lain yang ada pendidikan yang lain, contohnya didikan lain, bila tengok orang tua masuk hospital sakit kena bayar ubatnya macam, dia akan fikir, mana anak dia? Oh, dia tak kahwin. Kenapa dia tak kahwin? Dia akan fikir macam tu. Maksudnya tersirat tu, dia tak semua orang ada satu perkara yang pokok yang dipikirkan. Dia akan pecah. Itu sebabnya dalam teater ni amat tidak digalakkan kalau ada multi fokus. Itu sebab tu ayah akan datang lah. Itu yang akan datang. Ini saya nak jawab tentang tersurat dan tersirat. Apa yang tersirat dalam teater Mambo House ni tentang pergaulan. Itu je. Dengan bapa dengan anak. Itu. Okey. Kemudian yang seterusnya, harap dapat menjawab. Kalau tak dapat jawab nanti malu jawab. Pelakon teater harus skill. Senang kerja kan? Pelakon teater harus ada skill improvisasi. Memang betul. Walaupun ada pengarah yang tak suka pelakon memandai-mandai improvisasi, kan? Tetapi setiap pelakon mesti ada skill improvisasi. Sebab ia boleh digunakan sewaktu kontingensi, waktu emergency lah. Waktu sendiri lupa dialog,
Waktu kawan berdialog, waktu orang lampu tak buka lampu, waktu orang lampu tak tutup lampu, waktu audio termasuk awal, waktu audio lambat masuk. Jadi skill improvisasi itu perlu ada. Kan? Itu contoh-contoh lah. Ada banyak lagi tempat untuk improvisasi. Kan? Banyak lagi tempat. Contohnya macam, lama teater ni pendek lah. Teater ni pendek lah. Nak tambah berapa lagi? 15 minit. Kalau tidak disqualified bertanding. Aduh, kita 40 minit nak sejam. Pada masa itulah skill improvisasi tu memang dia boleh pakai. Okey, kita nampak macam mana. Okey, kau masuk sini, engkau kat sini, kau kat sini, dia berlalu, engkau masuk lerai, lepas tu semua keluar. Jadi itulah gunanya juga tempat untuk skill improvisasi. Okey, Mat Kedah, boleh ceritakan pengalaman pahit manis Cikgu Fazrin dalam dunia teater? Pahit dulu ke manis dulu? Yang pahit dulu. Yang pahit dulu. Nak cerita pun sedih. Macam ni lah. Saya nak cakap saya takut ada yang berkecil hati. Macam saya, kalau ada pengalaman pahit tu pun, itu adalah pelajaran untuk saya. Itu jawapan ilmiah. Tapi kalau jawapan jujurnya, pengalaman pahit saya itu belum pahit lagi pada saya sampai saya nak tinggalkan dunia teater. Sebab saya pernah tanya dengan orang lama teater, bila saya tanya, tak join lagi ke bang teater ni? Bermakna dia dah rasa pengalaman yang pahit gitu. Macam saya pahit tu tak berapa sangat sehingga saya nak give up dari teater. Yang tu. Pengalaman manis ni memang ada. Pengalaman manis memang ada. Okey, saya minta maaf saya cakap sikit Pengalaman manis saya yang pertama adalah dapat berlakon teater dengan kawan-kawan, dapat makan cuma terutama. Lepas tu saya jadi pelakon lelaki terbaik tahun 2004 di Negeri Pahang. Kemudian pelakon pembantu lelaki terbaik di Negeri Sembilan. Kemudian pelakon lelaki terbaik di Negeri Sembilan. Kemudian last kali itu pelakon lelaki terbaik Malaysia. Okey, bukan itu yang saya nak ceritakan. Kalau kita baik sekalipun, kalau kita bagus sekalipun, kan, bukan kita sebenarnya, tapi adalah orang di sekeliling kita, pelakon-pelakon di sekeliling kita, pengarah yang ada di tepi kita, juru makeup yang ada di tepi kita, orang jaga lighting di tepi kita. Itu yang membuatkan kita jadi bagus. Dia bukan sebab kita bagus, tapi sebab keliling. Kalau kita je yang bagus, tapi pelakon pembantu kita, kita tetap akan bagus. Orang akan nampak macam, lebih sangat lah dia ni, lebih sangat, try hard sangat lah dia ni, try hard sangat. Dia akan jadi macam tu. Itu pengalaman manis saya. Yang paling penting sekarang ni, saya boleh katakan, apa yang saya ada sekarang ni, selain pada pelajaran, teater juga banyak membantu saya. Apa yang saya ada sekarang ni. Ya. Jadi juara untuk deklamasi puisi Negeri Sembilan dekat 7-8 kali kalau tak silap kiraan saya. Semuanya teater. Teater yang mengajar saya. Itu je. Dah lah Mat, ayah cerita pasal sedih lah. Sedih. Okay, kita terus ke gembira dah tadi? Dah. Oh dah sekali tadi lah. Banyaklah benda gembira. Sedih pun banyak. Tapi semua tu pengalaman bermakna untuk jadikan kita orang teater yang kental dan juga manusia yang kental sebenarnya kan. Betul. Kat mana kita tadi ya? Kita ada lagi ni. Soalan ni nakal. Katanya, adakah Encik Fazrin jumpa dengan isteri yang dikasihi di pentas teater? Wah, ini soalan betul. Kalau salah jawab. Okey. Kemudian ada soalan tu, saya tak jumpa jodoh lagi sebab tak join teater. Alamak. Okeylah, terus saya cakap, isteri saya sekarang ni memang saya jumpa kat pentas teater yang pada asalnya saya tak percaya pun yang dia adalah nak jadi pengarah pada masa tu. Sebab pada masa tu di Negeri Sembilan tak ramai pengarah perempuan. Yang ada Kamsah Abdullah. Tu, Mama Kamsah. Yang ada pengarah perempuan, seingat saya lah, itulah. Kemudian datangnya Nur Idlah ni, saya cakap dengan Nur Azila. Dia macam adik saya jugalah, cakap dengan dia, siapa perempuan ni?
tiba nak mengarah ni kan. Jadi pengarah ni nak tahu tak orang macam mana, bajet macam mana apa semua kan. Dan saya tak sangka yang orang yang saya argue dulu tu kan dah jadi pegawai keuangan di rumah saya kan. Itulah kan, jodoh tu dah semua jodoh. Jangan tanya lebih lagi, cukup pada tu. Okey, bagaimana cara untuk kita terus menanam dan mengekalkan rasa minat golongan muda terhadap bidang teater? Yang pertama, jangan fikir duit. Simple. Jangan fikir duit. Kalau kita kira apa yang kita keluar, apa yang kita dapat, ataupun dalam bahasa marketingnya apa ROI yang aku dapat, aku keluarkan duit, apa semua, stop. Tinggalkan teater kalau masih fikir tu. Ataupun minat teater, stop. Fikir pasal pulangan. Tolak tepi. Teater memerlukan pengorbanan. Memang banyak pengorbanan. Masa, tenaga, apa lagi, hubungan. Oleh kerana teater, kadang-kadang hubungan dengan keluarga pun boleh jadi renggang sedikit sebab tak dapat nak menghadiri acara-acara kekeluargaan. Contoh macam kenduri dan sebagainya. Banyak. Dia adalah pengorbanan. Tapi tak salah kalau kita berkorban untuk perkara yang kita minat, yang kita suka. Tapi itulah, jangan duit. Sebab duit, terus terang saya cakap, kerana duit, banyak kumpulan teater yang ada dekat Malaysia ni berpecah. Percaya cakap saya. Tak pun boleh viral saya punya ni. Kebanyakan kumpulan teater yang berpecah adalah sebab duit. Sama ada tak cukup duit atau terlebih duit. Dua dia. Tapi kuncinya sebab duit. Itu je. Juga kebanyakan duit juga yang berpecah. Yes. Kebanyakan yang bercakap dekat Facebook pun, okey, saya minta maaf yang bercakap dekat Facebook, ini cakap ini cakap ni, ini cakap ni, apa dah kau ni, nama besar apa semua cakap macam-macam. Duit. Tidak ada benda lain. Dia pasal duit. Kerana duitlah banyak orang teater berpecah. Kerana duitlah banyak agensi yang tidak memberi kepercayaan kepada orang teater. Ya, terus terang cakap. Jadi, tolak tepi dulu duit, kan? Ni ramai yang muda-muda ni kan. Jadikan teater ni sebagai satu pelajaran dalam kehidupan. Kemudian, baru belajar macam mana nak meniaga tentang teater. Baru nak pergi pada bab duit. Untuk meniaga tentang teater, jangan risau. JKKN boleh bantu. Jangan risau. Dia tak macam dulu dah yang teranga. Mana nak pergi agensi mana yang aku nak pergi mana nak pergi JKKN. Macam-macam. Mak nenek semua ada kat sana. Nak minta apa? Insentif kewangan ada. Duit aku banyak tapi tak ada tempat nak buat. Insentif tempat pun ada. Tapi aku tak ada ni lah yang tenaga pengajar pun ada. Jangan risau. Di JKKN. Dan macam saya, macam Maruk Azam, ini adalah kata orang tu macam ejen JKKN. Macam saya jurulatih seni budaya negara untuk teater. Sama juga dengan ex-girlfriend saya pun sama juga. Jadi kalau kita terasa macam berputus asa dalam dunia teater ni, kita relax sekejap. Relax sekejap, kemudian kita go lagi. InsyaAllah, kan? Saya rasa kalau macam yang belajar ni memang susah, nak kena hafal itulah, inilah. Sahabat mereka dah belajar ke semua? Stanislavski lah, intern apa semua bagai tu? Siapa dia orang ni? Belum. Saya tak ajar benda-benda yang pada saya tinggi, kan? Sebab kalau di KWM mungkin kita ajar lah. Cuma untuk di UiTM ni sebab dia co, sebab saya fikir dia co saja. Saya fikir bila diorang keluar, dia orang boleh bezakan di antara karipap dengan teater, itu sudah memadai pada saya. Kan? Mantap. Dah lama tak dengar tu. Ya, ni kan tanya teater tu apa? Teater tu kuih tiaw ke, ataupun ada macam dulu masa saya kerja dululah. Rupanya saya pernah kerja Sekerja dulu di Melaka, ada yang teater tak boleh nak bezakan antara teater dengan tarian. Dia bertukar. Ni budak teater lah padahal budak tarian. Ni budak tarian lah padahal budak teater. Maksudnya itu yang kata besar. Tapi sekarang ni saya simpelkan lagi, teater dengan kuih dah boleh beza, itu pun dah memadai lah. Ya. Kita tengok soalan apa lagi ni. Kalau pelakon dah baca. Ini pernyataan dan juga soalan. Kalau pelakon mesti ada skill. Improvisasi pengarah pula perlu ada guideline cerita yang jelas, baru cerita tak tersasar. Betul kan? Kesatuan tadilah.
kesatuan dalam membuat sesebuah persembahan. Kalau semua bersatu, insya-Allah dia akan jadi baiklah. Semangat yang baik lah. Ya. Ni, soalan ni. Ni Amir Syafiq ni. Soalan ni, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, apa beza sketsa dengan teater? Ya, jawab. Okey. Macam cikgu saya cakap, satu soalan yang baik. Waalaikumsalam. Sebab perbezaan sketsa dengan teater ni lah kan, ini menurut saya lah, saya tak belajar teater yang sampai tahap diploma ke ijazah dan sebagainya. Saya tak ada pun, saya tak ada yang tu. Cuma saya pemegang untuk sijil kelayakan Jurulatih Seni Budaya Negara tahap 3, itu saja. Okay. Beza sketsa dengan teater ni dia macam satu perbezaan yang sangat nipis. Dia sangat nipis. Okay. Sketsa ni perkara yang kita mudah macam ni lah. Sketsa ni mudah. Sketsa ni mudah. Pakai 3 orang boleh, pakai 2 orang pun boleh. Teater pun sama juga, boleh pakai juga. Tapi teater ni dia mulakan komitmen yang besar. Ya, baru nampak dia punya teater. Kemudian dari segi skrip, dia banyak kalau kita nak tengok. Okey, kita pergi perlahan. Pergi pada skrip. Okey, kita pergi pada babak. Kebanyakan sketsa ni cuma 1 babak ataupun 2 babak. Macam tu, babak keadingan macam tu lah, lebih kurang lah. Maknanya dia short. Okay. Pernah tengok sketsa 1.5 jam? Nah. Teater dari segi duration yang panjang. Tapi ada juga istilah kata, ada teater pendek 10 minit, teater 15 minit. Okay. Dari segi itu dari segi skrip, dari segi dia punya penghayatan. Untuk teater ni penghayatan dia berat. Kalau untuk sketsa ni dia boleh on off dan penonton boleh maafkan. Percaya ataupun tidak, kalau sketsa, kalau dia menangis tapi kalau untuk teater, dia tak boleh ada on off. Apabila ada on off, kalau ada penonton yang alert benda ni, dia akan, aduh, kenapa dia senyum? Dia akan jadi macam tu. Jadi untuk sketsa ni, bagi saya lah, sketsa ni adalah satu benda yang sangat mudah untuk dibuat berbanding teater. Bukannya mudah pun sebenarnya, lebih mudah berbanding dengan teater. Sebab dia ringkas untuk sketsa. Dia cukup ringkas. Dia cuma, kalau dari segi penjanaan skrip pula, okay, saya bukan buat skrip, okay, tapi dari sudut penjanaan skripnya, buat sketsa ni dia boleh, okay, kita buat situasi, okay, kat kapal terbang, orang nak naik kapal terbang, tinggal lagi 5 minit, tapi kena tahan dengan pramugari, dia tak bagi masuk. Sebab tak bayar PTPTN, contoh PTPTN. Dah jadi sketsa. Tapi kalau teater, dia tak boleh yang tu. Takkan 1.5 jam nak cerita pasal dekat situ je. Dia akan cerita pula yang sebelum tu, rentetan. Ya. Dia dari kampung, dia akan datang naik bas 3 kali, tukar bas. Sebab bas pancit tak habis-habis. Tukar, lepas tu sampai dekat sebuah tempat, kena tipu pula duit. Sampai ke tempat, beg pula hilang. Sampai satu tempat, ya, barulah sampai ke tempat yang dikatakan tadi dia kat terminal, dekat lapangan terbang tu, untuk dia masuk kena tahan pula tak bagi sebab PT-PT tak ni pula, telefon pula mak satu sen satu lagi, mak pula sedih sebab tak nak bayar, sebab nak bayar tanah dan sebagainya. Jadi banyak cerita, banyak plot dimasukkan dalam teater tu. Rasanya boleh tak? Rasanya berbeza dengan sketsa. Saya rasa ada lagi yang lain boleh terangkan berkenaan dengan sketsa. Tapi sketsa ni dia mudahnya sebab dia cuma 1 ataupun 2 babak. Itu adalah untuk sketsa. Kalau dia tanya pula, rasanya menjawab. Kau ada yang nak tambah ke apa ke? Saya tambah. Saya bukan pakar jugalah. Maksudnya bila saya nampak bos tengah masuk tu, nanti Fazli jawab apa soalan bos tu. Okey. Aduh, bos. Terima kasih bos masuk. Okey. Sketsa tadi, dia tanya apa beza sketsa dengan teater. Secara ringkas lah, tadi Fazli dah bagi penerangan, dah panjang lebar, dah cantik tu. Cuma saya bagi ringkasannya ialah sketsa ni pada saya lah. Tak tahu betul ke tak betul, sketsa tu adalah dia kira macam sketch. Dia ringkas dan juga ringan sedikit. Kan? Tu je lah maksudnya secara senangnya. Okey, kita terus ke soalan. Mana soalannya tadi? Saya nampak soalan bos ni. Bos! Okey, sambil-sambil tu saya nak bagi kredit pada bos Razi ni. Dia memang salah seorang, boleh katakan memang seorang pejuang seni teater di Negeri Sembilan. Beliau dah minta kumpulan kaset untuk sediakan 1 watak
Dari mula bertugas sampai sampai berpindah tempat lain, tak sempat-sempat juga berlakon. Isteri beliau je yang sempat berlakon dengan kami. Tapi memang beliau memang seorang yang begitu tak keterlaluan lah kan. Saya katakan memang cukup perjuangkan tentang teater, selalu mikirkan perjuangan tentang teater. Lepas ni dan sekarang ni pengganti kepada Cik Razi pun sama juga. Orang yang memang pegang teguh kepada untuk perjuangan teater selain pada yang tarian, muzik dan kebudayaan yang lain. Terima kasih banyak bos kerana bantu untuk KCN9. Saya masih ingat lagi pesanan dia tahun 2016 dekat Kedah, buat iklah. Kita buat iklah, kita dapat. Macam tu lah lebih kurang. Masa tu memang semangat masa tu memang down sikit sebab orang lain semua show malam. Kita orang ni yang petang. Sebab tadi nak buat malam. Sebab dekat Kedah, minta maaf lah kalau tak silap saya dekat Kedah, Khamis malam Jumaat tak boleh buat show. Macam tu lah lebih kurang lah. Jadi kita ni selalunya bila bertanding malam, tapi bila petang tu rasa macam memang down. Tapi bos datang dari Negeri Sembilan, masuk relax, okey, buat iklah, kita dapat. Macam tu lah lebih kurang lah. Memang dapat pun, menang. Itu apa tu? Festival? Festival ya? Pertandingan teater? Festival teater? Malaysia, masa kat Kedah. Oh, pakat Kedah. Okey. Tu bos tanya, jawab. Apa beza Tok Ketua dengan Tok Mulu? Saya pun tadi kan tanya, maksudnya nak letak nama Mak Fazrin ataupun Tok Ketua. Sebab Facebook Tok Ketua kampung lagi. Okey, jawab dulu. Kalau ini buat berteater tapi pemahaman saya lah kenapa dalam teater pada tak silap saya masa first edition untuk teater di dalam Bilik Mandi dipanggil Tok Hulu. Itu masa first edition. Beza Tok Ketua Tok Penghulu ni, saya jawab lah kan. Kalau Tok Ketua ni dia ialah ketua kampung. Ketua kampung menyelesaikan masalah kampung dan sebagainya. Tapi Tok Penghulu ni dia adalah penghulu bagi segala perkara. Maksudnya adalah kalau nak kahwin, kalau nak buat kenduri kendara, kalau soal agama, semuanya dia mahir. Macam tu lah lebih kurang. Okey bos menjawab soalan Dah bos, susah soalan ni bos. Soalan kebat ni. Okey, Amir Syafiq kata Amir Syafiq, terima kasih yang tanya tadi sketsa apa benda tu berkaitan sketsa. Sama Syafiq, semoga Amir Syafiq akan mendapat keberkatan dan juga kelebihan dalam dunia teater insya-Allah. Bos Fendi. Assalamualaikum. Ini lagi ni. Salam. Assalamualaikum. Ketua kampung waris saya ni. Ni Bos Fendi ni antara orang hebat di Selangor. Dekat Negeri Sembilan pun ada nama kat ni. InsyaAllah satu hari kita panggil mereka-mereka ini juga untuk berkongsi dalam ni insyaAllah. Kan ini sambil-sambil tu kita mengucapkan juga tahniah kepada Bos Fendi dan juga Encik Suhaimi yang menggerakkan teater dengan menggunakan medium yang baru. Saya kira macam itulah, platform secara online, kemudian mereka mengembangkan teater melalui radio pun ada juga. Tahniah saya ucapkan kepada Bos Fendi dan juga Abang Suhaimi kan, dan juga rakan-rakan yang lain dalam Citra FM tu. Kepada yang lain mungkin boleh dengar Citra FM ni sebab dia selain pada lagu, dia ada juga tentang kesenian. Tu dia. Terbaik. Oh tak, saya bukan ejen kepada Citra FM kan. Tak dibayar, saya menyokong. Saya tidak dibayar. Okey. Kita dah menghampiri pukul 11 ya. Macam mana nak terus ataupun nak stop? Saya rasa kita terus masuk ke penghujung. Kalau ada masa kita buat lagi. Dan untuk pengetahuan semua, saya ulas sikit berkenaan dengan program. Malam ni kita bukan program lah, kita lebih kepada idea adalah secara spontan saja. Saya fikir siapa yang sebenarnya saya nak cari untuk berkongsi tentang teater yang mudah untuk saya kontak kan. Saya WhatsApp pun dia terus, maksudnya tak perlu panjang lebar, dia terus deal. Jadi saudara Fazrin lah. Daripada dulu memang bila sejak saya kenal dia, dan dia jugalah sebahagian pada idola saya lah. Sebab dia bergabung bersama ex-girlfriend dia tu. Saya tabik kepada mereka berdua ni. Dan sebab itu malam ni saya panggil untuk bersama-sama dengan saya lah.
bersama dengan orang lain jugalah yang ada dalam ni, dan juga yang ada dalam ni adalah pelajar-pelajar co-theater saya HKB 112 untuk UiTM Machang, Kelantan. Nanti kalau ada soalan-soalan kita panjangkan ke sesi yang lain, insya-Allah di suatu hari nanti kita boleh panggil penggiat-penggiat yang lain yang ada dalam ni juga. Kata-kata akhir mungkin atau nak baca? Oh, ada lagi ni dalam ni. Jangan menangis tahu. Bos cakap dia 20%, nanti Bos Fendi bagi 20%. Sejauh mana body contact pelakon lelaki perempuan penting dalam mendidik watak, terutamanya untuk babak cinta ataupun kasih mesra? Ni Nolela Muhammad Hashim dia tanya ni. Tanya ke atau pernyataan ni? Tapi tanya ni maksudnya sejauh mana penting ke tak mendidik watak, terutamanya untuk babak cinta atau kasih mesra ni? Perlu body contact ataupun tidak? Tadi dah ulas sikit. Rasanya tadi sikit. Saya dah ulas. Berkenaan dengan body contact ni, okey. Kalau dekat dalam TV atau dalam filem memang ditunjukkan body contact itu menunjukkan rasa kasih, babak cinta, kasih mesra dan sebagainya. Kalau dalam teater pun ada juga kan, mana yang buat macam tu untuk body contact dan sebagainya, itu tak ada masalah, itu bagi pengarah masing-masing lah. Tapi yang kalau saya punya kepala, saya mau kepada simbol. Kalau yang saya mau kepada simbol. Sebab apa? Sebab teater ni, cikgu saya ada seorang tu pernah cakap bahasa orang putih dia symbolizer, macam tu lah lebih kurang bahasa orang putih lah kan. Simbol, dia tentang simbol, symbiosis ke? Lebih kurang lah, tapi itulah maknanya tentang simbol. Kalau kita dalam teater tu kita tunjukkan semuanya clean je, dia tak akan membuatkan penonton kita tu bekerja sikit. Jadi kalau kita bagi simbol, contohlah kan, ni contoh. Okay, kita bagi sama-sama semua, kita bagi contoh, fikir sendiri. Simbolnya adalah perempuan ini memegang kain warna putih. Pegang kain warna putih. Pegang kain putih. Dan lelaki ini menyambutnya kain putih itu yang masih lagi dipegang oleh perempuan tu, dipegang. So, dia tarik dan perempuan itu lepaskan. Bukan kerana terlepas tapi dia sengaja melepaskan. So, boleh fikir tak apa maksudnya pelakuan itu tadi? Simbol itu tadi. Dia boleh masuk ke dia akan pergi kepada, kalau orang yang fikir macam dia punya sinoptik macam lelaki ni mempunyai cinta yang suci, bersih, tapi perempuan ni melepaskan cinta bersih itu disebabkan siapa-siapa. Contoh macam tu lah. Jadi simbol itu sama juga macam pakaian seseorang. Itu pakaian itu lain lah. Tapi berkenaan dengan body contact ni bergantung kepada pengarah. Kreatif pengarah tu. Ada yang pengarah macam letih lah aku nak mikir tu kan, pegang tangan je lah, lepas je lah. Ada yang macam tu. Tapi kalau berkenaan dengan body contact ni, kalau kita nak ikut dia punya simbol tu, anda memang boleh buat. Fikirkan cara. Itulah kerja kreatif antara itu kreatif. Nolela Muhammad Hashim, maknanya dia bagi hati yang suci. Boleh juga, tu tak siram. Dah dapat kan. Tapi kalau contohnya lah kan. Sebab teater ni ada macam-macam kan. Contohnya, dia tak keluar kain putih, tapi dia keluarkan kain berwarna hitam. Dah lain pula kan, cerita apa pula ni kan, dia keluarkan kain warna hitam. Dan lelaki ni ambil dan perempuan itu melepaskan. Apa pula simbol untuk itu? Itu hanya pengarah je lah. Dia fikir kenapa kain hitam? Itu pengarah. Itulah cantiknya, itulah manisnya, itulah bahagianya dalam teater. Simbol tu. Dan apa yang buatkan pengarah tu rasa puas hati? Apabila masa scene yang kain putih tu dia terlepas tu, betul lah. Dia macam perempuan tu, dia memberi cinta yang sejati lah. Macam tu lah kalau depan tu kan. Jadi pengarah pun dia rasa puas. Contohnya macam tu lah lebih kurang. Ya, terbaik. Okey. Kemah. Ahmad Ghani, terima kasih atas perkongsian sama-sama. Sama-sama, alright. Ini Ahmad Ghani ni antara pelakon terbaik juga. Ada mencipta nama dekat Negeri Sembilan juga dia ni. Tahniah. Dan teruskan perjuangan. Terima kasih bos.
Bos kata apa dia? Teruskan perjuangan anak-anak kaset Negeri Sembilan. Ini terbaik. Kita teruskan. Ini Dia jugalah macam sebahagian inisiatif kita lah. Kita buat macam ni adalah. Tapi sebenarnya sahabat, waktu sahabat melamar hamba kan, bila cakap pasal ni, hamba terus setuju sebab apa? Sebab macam yang hamba cakap tadi, komuniti kita tak besar. Jadi kalau kita tak support, kan? Kalau kita tak support, siapa lagi yang akan support? Takkan kita nak tunggu orang lain mula untuk support. Jadi saya mulakan dulu kan. Kebetulan pula malam ni memang saya percuma. Wah, percuma kan. Memang saya percuma, masih free. Dan saya bantu, semoga dengan medium yang sahabat dah sediakan ni, secara tak langsung ni, dapat memberi peluang juga kepada rakan-rakan teater kita yang lain. InsyaAllah. Ni dari Negeri Sembilan, mungkin dari Selangor ada, nanti dari Johor pun ada, dari Melaka ada. Setiap negeri kita ada rakan-rakan teater kita. Nanti dia. Ya bos, terima kasih banyak bos. Teruskan perjuangan anak-anak kaset Negeri Sembilan. Ya bos Razi ni dia dah jadi macam ayah kami sebenarnya. Ayah dah. Angin. Okey sahabat, macam mana? Plan program seperti ini melalui medium seperti ini. InsyaAllah bos, mudah-mudahan kan. Tengok ni sahabat, plan perbanyakkan program seperti ini melalui medium seperti ini. Itu dia. Plan. Kemudahan yang kita ada kita pakai. Okey, hamba dah tak dengar suara sahabat.